Hai, pelajar-pelajar sekalian, apa khabar semua? Selamat sejahtera. Tahukah pelajar-pelajar bagaimana negara kita Malaysia dibentuk? Hari ini kita akan belajar tentang sejarah pembentukan Malaysia. Konsep gagasan Malaysia. Gagasan Malaysia merupakan suatu konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Antara idea lain adalah dari nasionalis Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka mengemukakan konsep Melayu Raya. Dengan ini, mereka mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu dari British, Belanda dan Amerika Syarikat. Namun, idea ini tidak berjaya. Seterusnya, cadangan Tunku Abdul Rahman pula memperlihatkan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Bagi pihak pegawai British pula, mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Ia bertujuan memudahkan pentadbiran British. Perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Baik, kita lihat satu persatu idea pegawai-pegawai British. Idea awal datang dari Lord Brassey, pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara. Beliau mencadangkan agar menggabungkan Sarawak, Sabah, negeri Melayu dan negeri-negeri Selat supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Cadangan dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan wilayah ini. Pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald, Governor General British di Asia Tenggara, cadang gabung tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Ia bertujuan menyesuaikan dengan rancangan dekolonisasi British. Beliau mengadakan perbincangan dengan Dato' Onn Jaafar mewakili UMNO dan Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha gabungkan Tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Pada tahun 1952, Sir Gerald Templer, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Pada tahun 1960 pula, Sir Geoffrey Tory, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, cadang penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Cadangan ini mendapat sokongan pejabat kolonial. Pelajar-pelajar sekalian, kita lihat pula idea pembentukan Malaysia dari penduduk tempatan. Pada tahun 1906, majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Pada tahun 1938 pula, nasionalis Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua memperjuangkan konsep Melayu Raya. Idea mereka untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Namun idea ini tidak berhasil seperti yang kita bincangkan sebelum ini. Pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putra Hal-Haj mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu.
Tahun 1958 pula, Datuk Mustafa Datuk Arun berminat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Sementara pada tahun 1960, Tengku Abdul Rahman Putra Halhash memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 bahawa beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Baik, sekarang kita bincang pula rasional penubuhan idea Malaysia. Yang pertama ialah keselamatan. Ancaman komunis telah berlaku di Singapura. Ia menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Tengku menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Penyatuan dengan Singapura dapat memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Kalau kita lihat perkembangan di Sarawak, terdapat ancaman komunis melalui gerakan Clandestine Communist Organisation ataupun CCO. Dengan penyertaan Sarawak dalam Malaysia, British berharap dapat membendung komunis di Sarawak. Seterusnya ialah keseimbangan komposisi penduduk. Wujud kebimbangan di pihak Tengku Abdul Rahman dan UMNO. Keputusan terima Singapura dalam persekutuan mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina, dibimbangi oleh Tengku dan UMNO. Gabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan seimbangkan komposisi kaum. Rasional pembentukan Malaysia yang seterusnya adalah ingin mempercepatkan kemerdekaan. Bagi British, gagasan dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. British perlu mendapatkan sokongan penduduk di wilayah ini. Rasional pembentukan Malaysia yang akhir adalah ingin memastikan pembangunan wilayah. Gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei membentuk sebuah negara. Bertujuan agar dapat bersatu dalam usaha mempercepatkan pembangunan. Dan yang akhir sekali, ia juga dapat meningkatkan taraf hidup peribumi dalam aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang.